Baiklah, sekarang ni kita akan bincangkan sedikit tentang pengenalan format Bahasa Melayu SPM 2021. Saya faham nanti awak akan ambil SPM tahun ni, agak-agak akan jadi senior juga tak? Kemungkinan. Mungkin Allah kita tak. dulu harap-harap janganlah yang sekarang ni buat SPM 2020 pun tak tahu bila. Jadi harap-harap kamu tak akan jadi senior dan dapat ambil SPM 2021. Okey, masih sama kod kertas 1103. Terima kasih ucapkan pada Cikgu Wong yang menyediakan slide ni. Okey, kita teruskan dengan kertas 1. Pembahagian kertas. Sekarang 2020 SPM adalah KBSM. Awak semua adalah murid KSSM. Kita ada 4 kertas, iaitu kertas 1, kertas 2, kertas 3, kertas 4. Kertas 1 ujian bertulis. Kita ada kertas 1 macam karangan biasa, ada karangan respon terhad, ada karangan respon terbuka. Kemudian kertas 2 ujian bertulis sama juga kertas 2, ada bahagian tata bahasa, ada bahagian pemahaman dan juga bahagian rumusan. Nanti cikgu akan terangkan lebih lanjut. Okey, masih juga sama kertas 3, ujian lisan bertutur. Dibahagi kepada 2, iaitu individu. Awak akan membentangkan secara berseorangan selama dalam mungkin 5 hingga 7 minit atau kita akan bentangkan beramai-ramai dalam bentuk kumpulan. Kemudian kertas yang terakhir iaitu kertas 4 tambahan, iaitu ujian lisan mendengar. Okay, cikgu akan buka CD dalam radio, kemudian awak dengar dan diberi dalam bentuk petikan dan jawab soalan berdasarkan petikan. Biasanya dalam PT3 kita akan buat, tetapi rasanya awak dah buat kan dalam PT3 Dah. kan? Jadi awak macam tu juga macam SPM yang akan bermula pada tahun ini dengan format yang baharu. Baiklah, kita tengok kertas 1. Okey, kertas 1 masih sama, bahagian A dan bahagian B. Bahagian A satu soalan je. Okey, satu soalan, dia kombinasi kepelbagaian bahan rangsangan. Satu soalan tapi banyak bahan di situ. Tapi soalan ni satu sahaja. Awak kena buat dalam bentuk karangan pendek, tak perlu panjang-panjang. Sebab karang ni hanya 30 markah dan dicadangkan kita buat karangan tu 30 minit. Okay, itu untuk bahagian A. Okay, untuk bahagian B, bahagian A tadi kita ada bergambar, ada ilustrasi, ada grafik. Okay, bahagian B ni 4 soalan sahaja. Kalau dulu ada 5 soalan dikurangkan 1 jadi 4 soalan. Tapi 4 soalan ni diagih-agihkan kepada domain awam, domain peribadi, domain pendidikan dan domain kerjaya. Dah baca 4-4, mana yang kita pilih, kita jawab satu je soalan. Pilih satu. Ya, kita betul-betul kita pilih satu, kemudian kita buat karangan tersebut. Dan karangan ni kalau dulu 100 markah, sekarang 70 markah. Dan dicadangkan juga masa selama 1 jam 30 minit. Jadi semua tu membawa markah kertas 1, 100 markah dan jawab dalam masa 2 jam. Kalau dulu 2 jam suku, sekarang 2 jam sahaja. Okey, baiklah kita tengok kepada karangan bahagian A. Kalau nak tanya boleh raise hand atau boleh tulis dalam chat ya. Okey, ciri penulisan karangan bahagian A. Kena buat pendek je, tak panjang. 150 hingga 200 patah perkataan. Bermaksud dalam 3 atau 4 perenggan. Tak perlu panjang-panjang. Okey, sebab dia pendek. Kalau dulu 200 hingga 250 patah perkataan. Okey, soalan ni sebenarnya berbentuk pendapat ataupun berformat. Okey, ada contohnya format rencana, format surat kiriman, format ceramah, okey, format email, format resume, okey. Tetapi semua masih sama juga. Kena ada pendahuluan, ada isi mungkin akan diberi atau 2-3 isi dan kemudian penutup. Okey, tak perlu buat panjang, ingat tak perlu buat panjang. Hanya 150 hingga 200 patah perkataan. Itu karangan bahagian A. Cuba kita tengok contoh
bahan yang disediakan dalam karangan bahagian A. Okay, kita ada grafik. Okay, grafik ni contohnya kita ada carta. Contohnya kita ada graf, itu grafik. Okay, kalau puisi, pantun, syair, gurindam, okay, apa-apa saja yang berkaitan. Okay, ada bentuk poster, iklan, peta dan keratan akhbar. Itu contoh bahan yang kita gunakan dalam karangan bahagian A. Cuba kita tengok macam mana soalan dia. Okey, yang ni soalan dia. Contoh 1, soalan bahagian A. Kalau awak nampak, contoh yang pertama, kita ada pantun. Kat situ ada pantun. Contoh yang kedua, ada petikan daripada internet. Contoh yang ketiga, ada gambar poster. Daripada tiga-tiga tu, kita akan diberi bahan lebih daripada satu. Sama ada 2 atau 3. Kita tengok tu kita dah boleh tahu dah apa yang dikehendaki oleh soalan. Di sini dia tanya tentang maklumat di bawah berkaitan dengan amalan membaca. Jadi huraikan pendapat anda tentang amalan membaca. Panjangnya huraian hendaklah antara 150 hingga 200 patah perkataan. Jadi kita kena terangkan amalan membaca. Okay, sama ada langkah, sama ada faktor dan sebagainya. Tapi tidak diberi secara detail atau terperinci apa yang dikehendaki. Kita kena cakap apakah amalan membaca yang sesuai dengan gambar yang diberi. Okey. Okey, baiklah, seterusnya. Okey, soalan bahagian A. Okay, yang ini juga contoh 2. Okey, kalau kita lihat, kita ada 3 gambar juga di situ. Ada gambar notis jadual kutipan sampah. Ada gambar sampah yang bertimbun. Ada gambar petikan surat khabar. Masalah sampah belum selesai. Jadi bila kita tengok gambar tu, kita dah tahu dah masalah kutipan sampah yang dihadapi oleh penduduk di kawasan tempat tinggal anda. Jadi soalannya, tulis sepucuk surat kepada pihak berkuasa tempatan untuk mengadukan masalah yang dihadapi oleh penduduk di kawasan tempat tinggal anda tentang sampah sarap yang sering tidak dikutip dan cadangkan tindakan yang perlu diambil. Jadi bila kita tulis surat kepada pihak berkuasa tempatan, bermaksud kita kena tulis surat rasmi semua sebelah kiri. Kalau kepada kawan, surat tidak rasmi atau kepada keluarga, itu semua sebelah kanan. Okey, jadi berbeza. Okey, panjang pun tak panjang, 150 hingga 200 patah perkataan sahaja. Okey, itu untuk soalan bahagian A. Kita masuk pula karangan bahagian B. Karangan bahagian B sama macam dulu. Macam tingkatan 4 dulu. Okey, karangan bahagian B. Okey, karangan ni kalau dulu kita hendaklah banner karangan, tertulis karangan lebih daripada 350 patah perkataan. Tapi yang ni dia dah limitkan atau didahadkan panjang antara 350 hingga 500 patah perkataan. Kalau nak lebih pun lebih sikit je. 510, 520, tak perlulah panjang-panjang. Kan apa soalan yang ditanya? Soalan tanya ni ditanya pendapat atau soalan berformat seperti surat kiriman rasmi, tak rasmi, rencana, syarahan, pidato dan sebagainya. Yang soalan ditanya. Okay, isi masih sama. Ada pendahuluan, isi biasa kita ambil 5 isi kan bila kita buat karangan. Kemudian kita letak penutup. Dan biasanya kalau kita buat 350 hingga 500, kita buatlah sekurang-kurangnya ada lebih kurang 6 atau 7 atau 8 perenggan. Okey. Dan soalan ni kalau dulu 5 soalan, sekarang cuma ada 4 soalan sahaja. Iaitu soalan 1, domain awam. Soalan 2, domain peribadi. Soalan 3, domain pendidikan. Soalan 4, domain kerjaya. Okey, jom kita tengok apa itu domain-domain. Okey, baiklah kita tengok kepada yang pertama, contoh item domain awam. Apa yang awak tahu tentang awam? Awam ialah berkaitan dengan masyarakat,
sekitar, kerajaan, semua yang ada, negara kita, itu domain awam yang berkaitan dengan orang awam. Kalau nak tahu lebih lanjut, kita tengok tema, ada tema 10 tingkatan 5, iaitu alam sekitar dan teknologi hijau. Itu domain awam. Cuba kita baca soalan dia. Dalam petikan sumber utusan online tu, rakyat Malaysia secara purata membuang 0.8 kilogram sampah setiap hari. Lebih kurang 1 kilogram seorang buang sampah. Jadi bila selama 9 hari setengah aja, sampah tu akan menimbun sehingga menara berkembar Kuala Lumpur, KLCC. Boleh penuh satu KLCC tu. Jadi aktiviti kita semula perlu dikenal pasti merupakan cara yang paling berkesan untuk mengurangkan sampah sisa pepejal. Tapi orang ramai tak sedar terhadap pentingnya amalan kita semula. Jadi daripada petikan akhbar tu, kita diminta untuk menulis rencana tentang usaha-usaha menggalakkan amalan kita semula. Bila kita domain awam, bermaksud bukan diri kita sendiri. Tetapi orang lain juga. Contohnya masyarakat. Jadi menggalakkan, usaha-usaha untuk menggalakkan masyarakat mengamalkan kita semula. Siapa perlu buat? Kita, ibu bapa, sekolah, masyarakat, komuniti, NGO dan bukan NGO. Itu ialah domain awam berkaitan dengan orang di sekeliling kita. Kita tengok pula domain yang kedua. Ini domain peribadi. Domain peribadi. Kalau tengok peribadi, menunjukkan diri sendiri. Kita tengok pada petikan ucapan Tan Sri Datuk Seri Panglima di lantai, yang mana dia kata orang ramai ni tak berubah sikap dia. Sifat baik-baik ni dah tak ada dah, macam belas kasihan, sopan santun, sabar, rendah diri, toleransi, hormat. Yang dulu jadi amalan kita ni dah tak dilakukan dah. Orang dah tak ada sembah nilai murni dah dalam kalangan rakyat Malaysia, terutamanya golongan muda macam kamu, golongan remaja. Jadi daripada soalan tu atau daripada petikan tu, kita kena tulis apakah peranan-peranan untuk kita memainkan, untuk menyemai nilai-nilai murni dalam kalangan masyarakat. Bermaksud apa peranan anda, apa peranan diri kita untuk masyarakat agar menyemai nilai-nilai murni. Awak boleh mulakan dengan saya. Saya perlu buat apa? Contohnya, saya akan menunjukkan contoh yang baik terhadap masyarakat. Contohnya apabila orang menolong saya akan ucapkan penghargaan dengan ucapan terima kasih. Itu contoh untuk soalan item domain peribadi. Baiklah, kita teruskan dengan item domain seterusnya, iaitu domain pendidikan. Bila pendidikan, kita akan berkait dengan isu pendidikan. Apa yang pendidikan mesti dah berkait dengan orang sekolah, dengan murid-murid. Kalau kita tengok contoh daripada sumber internet, sumber internet nampaknya menyentuh kepada mata pelajaran sejarah. Sejarah ni daripada dulu, daripada sekolah rendah lagi kita belajar. Jadi kita tahu sejarah itu amat penting dan wajib lulus bagi calon-calon SPM sejak daripada 2013. Mungkin dia akan tanya juga tentang kepentingan sains dan matematik. Macam tanya juga apa kepentingan bahasa Inggeris. Juga apa juga kepentingan atau faktor-faktor merosotnya bahasa Melayu. Daripada situ tu akan dikeluarkan soalan domain pendidikan. Jadi pada soalan tu juga dari tadi sejarah, jadi kita akan bincangkan kepentingan-kepentingan mempelajari mata pelajaran sejarah. Seterusnya kita tengok kepada domain kerjaya. Domain kerjaya bermaksud kerja.
Okey, kerja. Okey, di sini kita tengok sumber BH Online. Okey, kita tengok perkembangan sektor pertanian di Malaysia dikaitkan dengan alam semula jadi. Kita kaya dengan mineral, kita kaya dengan alam sekitar kita, kita kaya dengan corak taburan hujan yang baik, bekalan air yang mencukupi. Okay. Dan produk ni tidak terhad kepada sawit, getah, koko lagi lah sekarang dalam waktu PKP ni ramai yang menanam. Okay. Tetapi kerjaya ni kurang diminati oleh generasi muda. Okay, kenapa? Sebab mungkin dalam keadaan penat, panas dan sebagainya. Jadi apa usaha-usaha yang harus dilakukan oleh menarik minat generasi muda menceburkan diri dalam bidang pertanian. Sama juga, kita boleh suruh atau kita boleh cadangkan pihak sekolah, individu, ibu bapa untuk menggalakkan generasi muda menyertai bidang pertanian. Yang ni juga awak boleh tengok contoh-contoh bidang domain kerjaya ni dalam tema 7 tingkatan 5. Di situ ada pertanian, penternakan dan perikanan. Okey, kita teruskan kepada kertas 2. Okey, kertas 2. Tadi kita kertas 1, saya rasa kertas 1 semua dah faham sama juga, tidak berbeza sangat. Masih jawab dalam bentuk karangan. Okay, baiklah, kertas 2 terdapat sedikit perbezaan. Kita tengok pada kertas 2. Di sini kita ada bahagian A. Bahagian A ialah tata bahasa atau sistem dan aplikasi bahasa yang membawa markah 35 markah. Ada 5 bahagian. Morfologi, sintaksis, penyuntingan, bahasa Melayu standard dan juga peribahasa. Okey, siapa tahu apa itu morfologi? Siapa tahu morfologi? Okey. Kita tak tahu Okey, baiklah. Morfologi ialah kata. Okey, dalam morfologi ialah kata. Okey, morfologi yang kita tengok di sini, contoh soalan 1, morfologi kata. Okey, bina ayat berdasarkan arahan. Kita kena tengok ni, satu petikan tetapi ada 2 arahan. Okey, 2 arahan. Okey, contoh yang pertama. Baca petikan di bawah dengan teliti dan senaraikan 3 ayat majmuk. 3 ayat majmuk. Kemudian anda dikendaki membina 1 ayat anda sendiri daripada setiap perkataan yang dipilih untuk menunjukkan bahawa anda faham akan maksud dan penggunaannya. Dah pilih 3 kata majmuk dan 3 ayat. Kena buat 3 ayat yang kamu pilih. Okay? Jadi hati-hati. Di situ ada 2 arahan. Jadi kalau kata majmuk salah, kemungkinan ayat kamu juga akan salah. Okey, cuba kita tengok pada petikan tu. Sebagai warga negara Malaysia, tugas menghormati Istiraja Melayu sememangnya terletak pada bahu mereka. Okey, cuba tengok pada baris pertama. Mana dia kata majmuk? Cuba tulis kat chat, saya nak tengok mana kata majmuk. Atau seorang boleh buka mic? Warga negara, cikgu. Warga negara. Okey, cuba bina ayat menggunakan perkataan warga negara. Boleh seorang tengok? Okey, boleh seorang tulis atau boleh buka mic. Cuba bina ayat dari perkataan warga negara. Oh, saya warga negara Malaysia atau saya bangga menjadi warga negara Malaysia yang aman dan makmur. Okey. Salah satu okey, betul Idlan. Terima kasih. Okey, baiklah. Itu antara kata majmuk. Kata majmuk warga negara, kata majmuk walaupun satu patah perkataan, sebab dia sudah mantap. Jadi dirapatkan warga negara. Selain itu juga, cuba kita tengok pada ayat ketiga.
Namun demikian, terdapat segelintir rakyat yang telah memuat naik kata-kata yang menghina institusi tersebut melalui laman sosial. Okey, mana satu kata majmuk pada ayat ketiga? Mana satu pada ayat ketiga daripada namun demikian sampai laman sosial? Mana satu kata majmuk? Boleh bagi saya dalam chat atau boleh cakap dalam mic. Kata-kata kurang tepat. Itu kata ganda. Kita nak cari segelintir rakyat juga kurang tepat. Demikian juga kurang tepat. Sedikit lagi. Menghina itu ialah kata kerja. Kita nak cari kata majmuk. Dua patah perkataan tapi dikira satu. Kata majmuk sedikit lagi. Boleh lagi? Atau boleh cakap daripada mic? Ada? Okey. Institusi juga bukan. Dia kata majmuk bermaksud dua patah perkataan. Dua patah perkataan. Yang selalu kita guna. Tanggungjawab. Laman sosial. Ada, okey betul Hanis. Okey betul di dalam laman sosial. Itu ialah kata majmuk. Okey contohnya saya bagi cerayat ya. Okey remaja hendaklah bijak menggunakan laman sosial. Okey itu ialah kata majmuk. Jadi awak kena kenal pasti tiga. Mungkin di situ lebih. Tapi kita kenal pasti tiga dan kemudian kita buat ayat sendiri. Itu okey untuk morfologi. Okey baiklah itu soalan satu. Kita pergi kepada soalan seterusnya. Okey soalan dua. Sintaksis ayat. Okey soalan sintaksis berbentuk ayat. Okey kita baca arahan. Baca petikan di bawah dengan teliti. Tukarkan ayat bersusunan biasa yang bergaris kepada ayat bersusunan songsang tanpa mengubah maksud asalnya. Okey, bila susunan biasa, kita kena tahu mana satu subjek, mana satu predikat. Okey, contoh. Okey, contoh Ali bermain bola. Jadi subjeknya ialah Ali. Bermain bola ialah predikat. Okey, jadi itu susunan biasa. Bila kita ke susunan songsang, bermain bola, Ali. Predikat ke depan dan subjek ke belakang. Okey, yang di sini kalau kita tengok, okey, sintaksis untuk susunan biasa telah digariskan. Cuma awak diminta untuk tukarkan. Okey, contoh dia, bidang keusahawanan wajar diterokai oleh golongan remaja. Okey, mana satu yang subjek? Subjek yang mana satu? Bidang keusahawanan wajar diterokai oleh golongan remaja. Mana dia subjek? Golongan remaja. Okey, subjek golongan remaja. Subjek mana? Subjek mesti di hadapan. Bidang keusahawanan. Okey, betul. Bidang keusahawanan wajar diterokai oleh golongan remaja. Jadi kita tukar kepada ayat songsang. Macam mana nak tukar kepada ayat songsang? Cuba untuk tukarkan ayat songsang, ayat susunan biasa kepada ayat songsang. Cuba tukarkan. Boleh seorang? Okey, boleh buka mic. Kita tengok kepada soalan 2. Okey, baris pertama. Mana yang kita kena dulukan kalau kita nak tukarkan kepada ayat songsang? Bermaksud predikat di hadapan, subjek di belakang. Boleh seorang? Okey, betul. Okey, betul Riz. Okey.
wajar diterokai oleh golongan remaja bidang keusahawanan. Itu ialah susunan songsang. Okay, sama juga nanti sehinggalah dalam bidang ini. Okay, sampai yang terakhir, ayat yang terakhir kita akan cuba buat untuk seterusnya nanti. Okay, kita teruskan kepada soalan seterusnya. Okay. Okey, yang ketiga ialah penyuntingan. Okey, dalam bahasa Inggeris selalunya awak gunakan, kita tak sebut sunting pun. Biasanya kita buat edit. Penyuntingan ialah edit. Cuma tukar je, sebelum ni kita kata kenal pasti kesalahan ejaan, kesalahan imbuhan, kesalahan kata, kesalahan bahasa, kesalahan tata bahasa. Okey, tetapi dalam bentuk sekarang ditukar kepada penyuntingan. Tapi soalan dia lebih kurang sama. Cuba kita tengok. Petikan di bawah mengandungi 13 kesalahan bahasa. Banyak tu 13. Jadi senaraikan dan betulkan kesalahan-kesalahan itu. Anda tak perlu senaraikan lebih 13. Kalau dia minta 13, kita bagi 13. Kalau minta 10, kita bagi 10. Jangan bagi lebih. Okey, dan tak perlu salin petikan tersebut. Okey, banyak sebenarnya dia boleh dalam bentuk tag, satu tag, teks tunggal, boleh tag bersambung-sambung atau pelbagai teks. Dia boleh bagi lebih. Artikel ucapan, dialog, iklan. Okey, dan jenis kesalahan ni yang di sini dia kata bahasa. Jadi saya katakan ada ejaan, imbuhan, istilah dan tata bahasa. Jom kita tengok pada ayat pertama. Campur tangan di Perak bermula akibat masalah perlumbaan tahta kerajaan Perak antara Sultan Abdullah dan Sultan Ismail. Di situ sahaja terdapat lebih kurang ada 2 kesalahan kata. Okey, kesalahan bahasa. Okey, baiklah. Mana satu kesalahan bahasa tersebut? Cuba cari pada baris pertama. Perlumbaan. Okey, perlumbaan tukar kepada Perebutan. perebutan. Okey, bagus. Ada lagi? Pada baris pertama ada lagi? Ada tak? Okey, kalau antara saya duduk antara ibu dan ayah ke antara ibu dengan ayah? Dan ke dengan? Dan. Dengan dan ke dengan? Kalau dengan sebelah-sebelah kan? Kalau dan bersama. Okey, jadi dengan itu untuk contoh soalan 3 penyuntingan atau edit. Kita teruskan kepada contoh soalan lain, soalan 4. Soalan 4. Okey, ini berbeza sedikit. Ini antara yang baharu. Okey, ini ialah bahasa Melayu standard. Bahasa Melayu standard ni bermaksud kita tukar teks tu daripada bahasa klasik atau bahasa lama kepada bahasa Melayu moden yang sekarang ni macam biasa kita cakap ni. Okey, kita tukar bahasa tersebut. Okey, dan biasanya petikan tu diambil daripada prosa klasik Komsa sama ada tingkatan 4, kepimpinan melalui teladan, dan tingkatan 5, burung terbang dipipiskan lada. Okey, petikan tu tak panjang, 50 hingga 60 patah perkataan sahaja. Okey, contoh kita tengok di sini. Contohnya dalam petikan kepimpinan melalui teladan tingkatan 4 yang pernah kamu belajar, maka baginda pun hairan serta bertitah pada Temenggung. Hai Temenggung, tidakkah menyuruhkan orangnya berkawal tadi? Okey, jadi kita tukar kepada bahasa moden. Okey, baginda ni sebab baginda merujuk raja, kita tak boleh letak dia atau beliau. Kita mestilah letak juga baginda. Jadi baginda pun hairan dan bertitah kepada Temenggung. Okey, Temenggung. Okey.
Dia tanya pun, hai Temenggung, okey, bukankah kamu tadi atau tuan hamba menyuruh orang-orang berkawal tadi. Okay, itu kita tukar dalam bentuk bahasa Melayu standard. Tapi tak boleh ubah sebab kalau kita dialog, kita pun kena tulis dalam bentuk dialog. Okay, itu untuk bahasa Melayu standard. Sama juga untuk seterusnya. Nanti kita akan belajar lagi macam mana kita nak tulis. Okay, untuk soalan 5 peribahasa dari tingkatan 1 sampai tingkatan 4, tingkatan 5, peribahasa sentiasa ada. Okay, jadi kita tengok pada bentuk peribahasa ada dalam bentuk situasi, karikatur, okay, bentuk kartun, dialog, petikan, ilustrasi. Okay, di sini ada dalam bentuk situasi atau dialog. Okay, contohnya, kenal pasti 3 peribahasa yang sesuai dalam petikan. Dalam mak dan ayah saya sakit, sampai hati Mak Lia pula buat saya begini. Saya sudah sedaya upaya untuk membantu anaknya dalam pelajaran, tapi dia bukan saja tidak menghargai pertolongan saya, malah menuduh saya tidak pandai mengajar anaknya. Luah Hasnan dengan nada sedih. Pada perenggan pertama, cuba beri saya 1 atau 2 peribahasa yang sesuai. Boleh siapa beri? Okay, dalam mak saya sakit. Lepas tu Mak Lia marah saya. Oh, kacau lupakan kulit. Okey, betul. Okey, mencurut tapi dia tak ingat akan pertolongan. Okey, lagi? Ada lagi untuk perenggan pertama. Dalam mak saya sakit sampai hati Mak Lia buat saya begini. Ada? Apa tu maksudnya? Dalam peribahasa yang sesuai. Okey, betul Ridlan. Okey, sudah jatuh di bunga. tangga. Seperti kera mendapat bunga, bermaksud dia dapat benda tapi dia tak menghargai. Orang bagi tetapi tidak menghargai. Itu agak kurang tepat sedikit. Okey. Okey, kita teruskan pada soalan yang seterusnya. Okey, bahagian B. Tadi bahagian A tata bahasa. Bahagian B ialah bentuk pemahaman. Okey, soalan 6, soalan 7 dan soalan 8 dalam bentuk pemahaman. Okey, petikan umum. Petikan umum dia ikut tema. Kita ada 16 tema dalam buku teks. Okey, 2 hingga 3 bahan dan pelbagai bentuk akan diberi dalam satu masa. Kemudian panjangnya antara 120 hingga 140 patah perkataan. Okey, bentuk tu bermacam bentuk. Okey, kemudian petikan tu luar daripada apa yang kita belajar. Okey, itu kalau petikan umum. Okey, petikan sastra pula. Petikan ni apa yang kita belajar atau luar daripada yang kita belajar. Sama ada cerpen, okey, puisi moden, puisi tradisional, drama dan sebagainya. Okey, dan bila soalan ditanya pula dah tak ada dah elemen sastra. Dia tak akan tanya gaya bahasa yang terdapat dalam petikan. Dia tak akan tanya watak dan perwatakan. Dia akan tanya dalam bentuk soalan pemahaman. Nanti kita tengok kan. Okey, dalam soalan 8 pula, soalan novel. Ada 2 jenis soalan. Okey, dalam novel ni juga, soalan yang pertama, dia akan tanya mana-mana novel. Kita ada 4 zon di negara kita. Kita zon 2, nanti dia akan tanya mana-mana soalan daripada novel yang digunakan oleh 4 zon. Okey, dan soalan yang kedua berdasarkan novel. Kita belajar ikut zon, iaitu novel sama ada Latenan Adinan Wirabangsa dan juga untuk pelakatan 5 novel Kirani. Okey, kita tengok soalan nombor 6, petikan umum. Kita tengok petikan umum macam mana soalan dia. Okey, soalan pertama. Boleh yang pertama sebelum ni Cikgu Wong? Okey, sebelum ni. Okey. Sebelum ni contoh 4 soalan tu, jenis 4 soalan. Okey. Soalan ni, yang soalan pertama biasanya akan ditanya maksud. Okey, maksud. Kemudian soalan 2, okey, sebab ada banyak bahan, disuruh bandingkan atau disuruh bezakan. Dan soalan 3, okey, dia akan tanya KBKK.
atau kebat, pemikiran secara kritis. Biasanya ada 4 markah atau 3 markah, jadi kita kena berikan 2 atau 3 isi. Dan soalan 4, dibagi satu isu dan kita kena selesaikan masalah. Kalau dulu kita ada 3 soalan, sekarang kita ada 4 soalan. Okey, cuba kita tengok soalan 6. Macam mana bentuk soalan? Okey, kita tengok soalan 6. Okey, kita ada bahan 1, meja bulat. Okey, bahan 1, kita tengok bahan 2 cikgu. Kita ada bahan 2, permainan bahasa. Okey, apa soalan yang ditanya pula? Kita ada 2 bahan tadi. Okey, tengok pada bahagian 2 tadi, ditanya tentang maksud cukup penting. Jadi kita kena bagi maksud cukup penting ialah apa dia? Okey, cukup. Okey, penting. Jadi sangat mustahak. Okey, kita boleh bagi maksud cukup penting. Tak perlu panjang-panjang. Biasanya kalau 2 patah perkataan, kita pun bagi 2 patah perkataan. Okey, soalan 2 yang tadi saya kata, kita kena bezakan, kita kena bandingkan. Kita tengok bahan 1, bahan 2, nyatakan persamaan dan perbezaan kaedah pembelajaran, teknik meja bulat dan permainan bahasa yang dipraktikkan di dalam kelas. Kita kena terangkan persamaan dan perbezaan. Dan soalan 3, dia tanya KBKK atau kebat. Pada pendapat anda, apakah faedah-faedah belajar secara pembelajaran abad ke-21? Jika 3 markah akan kita beri 2 isi atau 3 isi. Okey, dan soalan 4, diberi satu isu. Kumpulan kita tak dapat selesaikan tugasan. Tugasan oleh guru untuk teknik penyusunan atau permainan bahasa. Jadi cikgu beri peluang kedua. Jadi apa langkah-langkah untuk kita pastikan agar tugasan kita itu berjaya diselesaikan. Jadi kita kena bagi cadangan. Itu untuk soalan 6. Okey, baiklah kita teruskan kepada soalan 7. Okey, soalan 7 masih sama juga dengan soalan petikan umum tadi. Sama juga soalan 1 ada maksud, soalan 2 kita ada pemindahan maklumat, soalan 3 ada pemikiran secara kritis dan soalan 4 kita ada penyelesaian masalah. Untuk lebih terang, cuba kita tengok pada contoh soalan. Cuba tengok contoh soalan. Kita tengok soalan 7. Soalan 7 kita tengok bahan 1. Bahan 1 kita ada sajak atau puisi moden. Sajak ni berkaitan dengan rintihan bumi. Bila rintihan bumi kita tahu mesti tentang alam sekitar. Sajak 2, bahan 2 pula ialah petikan daripada cerpen lambaian malar hijau. Kita tahu juga mesti juga berkaitan dengan bumi atau alam sekitar. Hutan ni telah diancam oleh aktiviti pembalakan dan sindiket menceroboh. Okey, dan kita teruskan dengan bahan 3. Okey, pantun atau puisi tradisional. Pantun sayangi alam. Jadi memang berkaitan dengan alam sekitar. Okay, kita tengok juga pada soalan yang akan ditanya. Okey, sama juga kita ada 4 soalan. Okey, daripada bahan 1 beri maksud menjaga adab. Jadi 2 patah perkataan kita bagi maksud apa itu menjaga adab. Okey, menjaga, memelihara adab contohnya peraturan. Okey, kita bagi maksud sebegitu. Okey, kemudian soalan 2. Disuruhnya bandingkan semua bahan. Dalam semua bahan tu ada tak kesan-kesan kemusnahan alam sekitar akibat aktiviti manusia. Okey, dan soalan 3, biasa KBKK dia akan tanya pendapat. Apa kepentingan memelihara hutan di negara kita? Kita pun bagi pula 3 isi.
Dan soalan 4 mesti biasanya berkaitan dengan satu isu dan kita kena selesaikan. Okey. Isunya ialah kita sedang memancing, tiba-tiba kita nampak ada orang curahkan sesuatu di dalam sungai dan tiba-tiba nampak ikan tu terapung dan nampak mesti dah mati. Jadi kita tahu mesti orang tu curahkan sisa toksit. Jadi macam mana kita nak bantu mengatasi masalah ini? Kita pun bagilah cadangan untuk kita mengatasi masalah pencemaran sungai. Macam mana kita nak bantu? Kita tulis surat, kita buat aduan, okey? Dan mungkin kita akan tambah lagi 2-3 cadangan yang lain. Itu contoh soalan 7. Kita pergi kepada soalan seterusnya, soalan 8. Soalan 8, novel. Okey, soalan novel ada 2 soalan. Soalan 1, 8 satu hurungan. Okey, soalan 1 dia akan diambil daripada novel. Kita ada 4 zon. Okey, novel-novel mana-mana pun tak kisah. Akan diambil soalan tu dan kita kena jawab walaupun kita tak belajar. Tapi soalan dia lebih mudah. Okey, tetapi soalan 2 novel yang kita kaji. Dan soalannya agak lebih susah daripada soalan novel yang diambil daripada mana-mana. Okey, dan markahnya 10 markah. Teruskan pada soalan seterusnya. Okey, soalan 8. Soalan 8 kalau kita tengok novel daripada Bima Sakti Menari. Okey, soalan ni kalau kita lihat tentang kelip-kelip di Kuala Selangor. Okey, kita tengok di situ macam mana kelip-kelip tu semakin berkurangan dan soalannya yang ditanya ialah nyatakan faktor-faktor populasi kelip-kelip di Kuala Selangor semakin berkurangan. Jadi di situ kita boleh lihat banyak faktor-faktor kelip-kelip semakin berkurangan. Contohnya pencemaran air sungai, okay? Kurangnya cahaya. Okay? Jadi berbagai jawapan boleh kita ambil daripada petikan yang diberi. Itu untuk soalan 8.1 kecil. Satu roman. Okey, kita teruskan pada soalan 8.2. Okay, soalan 8 ni yang kedua diambil daripada novel yang kita kaji. Okay, kalau kita tengok di situ ada banyak novel A sampai H. Okay, kita ambil zon kita, zon 2, zon tengah. Apa yang kita belajar kita boleh jawab novel Lieutenant Adnan Wirabangsa dan juga novel Tirani. Daripada novel tu yang anda pelajari, pilih satu, jelaskan sebab-sebab permulaan cerita tersebut menarik perhatian pembaca. Kita dah belajarkan macam mana kita buat plot penceritaan yang mana kita bermula dengan permulaan, perkembangan, perumitan, konflik, puncak dan juga peleraian. Jadi apa yang menarik di waktu permulaan ke cerita, jadi kamu kenapa yang menarik dan beri contoh peristiwa dan perkara yang menarik dalam peristiwa tersebut. Itu tentang kajian yang kita kaji dalam novel yang telah ditetapkan mengikut zon. Itu contoh soalan 8.2. Okey, kita teruskan pula dengan soalan seterusnya. Okey, jika dilihat sebelum ni soalan-soalan format PM, SPM, soalan rumusan diletak paling depan. Okey, tapi kali ni dia paling ke belakang. Okey, soalan rumusan berbeza sebelum ni yang kita telah buat. Okey, soalan rumusan kita kena kenal pasti fokus. Okey, kita kena ada 8 isi tersurat. Kita dah ada kat situ 8 isi tersurat. Okey, 8 isi, kemudian 1 pendahuluan, 8 isi tersirat dan juga kesimpulan. Masih sama, kita ada cadangan dan harapan. Tetapi berbezanya, sekarang rumusan ni dia tak diberi, kalau dulu ada arahan kan, sekarang ni tak ada. Kita kena apa yang difokuskan dalam petikan rumusan. Dia ada fokus 1, fokus 2 dan fokus 3. Daripada situ
kita ambil isi-isi, barulah kita dapat tahu apa sebenarnya intipati atau fokus yang hendak disampaikan dalam rumusan. Tetapi markah masih sama, 20 markah untuk isi dan 10 markah untuk bahasa dan membawa kesemuanya 30 markah. Itu untuk rumusan. Okey, masih sama cuma tak ada isi tersirat. Okay, kita tengok contoh soalan rumusan. Dalam soalan rumusan juga, dia ada pelbagai bahan, sama ada bahan 1, bahan 2, bahan 3. Soalan format 20, 21 ni banyak bahan. Okay, untuk memudahkan pelajar-pelajar atau murid-murid menjawab. Okay, mula-mula kita akan baca kepada soalan. Okay, baca petikan dan teliti bahan grafik yang disertakan di bawah. Kemudian buat satu rumusan yang panjangnya tidak melebihi 120 patah perkataan. Anda digalakkan supaya menggunakan ayat sendiri tanpa mengubah maksud petikan. Okey, 120 juga. Okey, jadi bila kita buat rumusan, sama juga kalau kita gugurkan perkataan atau kita tambah perkataan kita sendiri, itu sudah dikira ayat kita sendiri dan kita tak saling bulat. Atau kita dah cari isi, kemudian masa kita menulis kita tambah dengan penanda wacana, contohnya tambahan pula, selain itu sudah dikira sebagai ayat sendiri. Itu untuk bahan 1 petikan. Kita juga ada bahan 2. Kita tengok kepada bahan 2. Boleh tengok bahan 2 cikgu. Okey, bahan 2 grafik perancaran bulan kebangsaan 2019. Okey, bermaksud petikan dan juga poster yang diberi ini menerangkan tentang semangat patriotik. Kemungkinan dalam petikan diminta untuk mencari faktor-faktor meningkatkan semangat patriotik dan sebagainya. Jadi daripada situ kita boleh fokus untuk mencari isi-isi penting daripada kedua-dua bahan yang diberi, sama ada yang tadi bahan 1 bahan petikan dan bahan 2 bahan grafik. Itu untuk soalan rumusan.